Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Hari ini kita ingin bincangkan satu perkembangan politik yang cukup menarik di Sabah, khususnya di Kundasang. Kalau kita tengok sekarang, suhu politik semakin panas dengan pilihan raya negeri Sabah yang bakal tiba tidak lama lagi. Dan di dalam suasana ini pula, Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Dr. Joachim Gunsalam, menyeru penduduk Kundasang untuk bersatu padu dan memberikan sokongan penuh kepada Gabungan Rakyat Sabah GRS. Tetapi persoalannya, adakah rakyat Kundasang benar-benar bersama GRS atau ini hanyalah sekadar retorik politik? Mari kita bongkar dengan lebih mendalam di dalam video kali ini. Jom. Dalam satu majelis yang diadakan di Balai Raya Kampung Tinongian baru-baru ini, Dr. Joachim menekankan konsep Mi Sompuru yang di dalam bahasa tempatan bermaksud bersatu. Beliau tekankan bahawa ini adalah semangat yang perlu dipegang oleh penduduk Sabah khususnya di Kundasang. Katanya GRS adalah satu gabungan parti tempatan yang dominan dan pada masa yang sama mereka akan terus bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. Hujah utama beliau adalah bahawa GRS telah membentuk kerajaan yang stabil dengan rekod pentadbiran yang baik dan mereka komited di dalam membangunkan Sabah. Tetapi sejauh manakah kebenaran dakwaan ini? Adakah Sabah benar-benar mendapat manfaat di bawah pemerintahan GRS? Menariknya, dalam majlis ini kira-kira 200 penduduk hadir dan mereka diberi peluang untuk meluahkan keluhan dan permasalahan mereka. Ini sesuatu yang baik kerana pemimpin turun padang untuk mendengar suara rakyat. Ketua Kampung Tinongian, Timbalun Natoh, mewakili penduduk kampung menzahirkan penghargaan kepada Dr. Joachim kerana sanggup meluangkan masa untuk hadir. Ini menunjukkan komitmen pemimpin terhadap rakyat walaupun jadual kerja mereka agak padat. Tetapi persoalannya sejauh mana masalah yang dibangkitkan ini akan mendapat penyelesaian? Adakah hanya sekadar sesi mendengar dan kemudian semuanya kembali macam biasa? Sebelum majlis tersebut, Dr. Joachim bersama pemimpin tempatan turut meninjau beberapa projek pembangunan seperti gelanggang terbuka bagi Sekolah Kebangsaan Karagasan dan pembinaan Dewan Mini untuk kegunaan penduduk kampung. Selain itu, beliau juga merasmikan Balai Raya Kampung Kepuakan dan melawat gereja SIB Kepuakan yang memerlukan pembaikan. Beliau turut menghargai sumbangan NGO dan individu yang membantu golongan yang memerlukan. Ini adalah satu langkah yang baik, tetapi sekali lagi kita perlu tanya, sejauh mana semua projek ini benar-benar membawa perubahan kepada rakyat? Adakah ini sekadar persiapan menjelang PRN ataupun memang sudah lama di dalam perancangan? Apa kata Anda? Sebenarnya kalau kita lihat perkembangan politik Sabah, ada satu perkara yang menarik. Pada awal bulan ini, Dr. Joachim menegaskan bahawa Parti Bersatu Sabah (PBS) akan terus kekal dalam GRS walaupun ada usaha luar untuk memecah belahkan gabungan ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya GRS di dalam percaturan politik Sabah. Tetapi ada juga yang berpandangan yang mengatakan bahawa GRS bukanlah sekuat yang disangka. Malah ada penganalisis politik yang menyatakan bahawa UMNO Sabah kini berada di dalam keadaan yang lemah dan berisiko menghadapi kekalahan lebih besar dalam PRN akan datang. Ini menimbulkan persoalan yang lebih besar.
Tanpa sokongan UMNO Sabah yang kuat, mampukah GRS bertahan? Kenapa kita cakap begitu? Apa kaitannya UMNO dengan GRS pula? Bukankah mereka ini musuh ketat? Sebenarnya terdapat ura-ura ataupun kabar angin yang sebenarnya mereka telah membuat satu pakatan rahasia dan akan bergabung semula nanti selepas PRN untuk memastikan kuasa masih di tangan mereka. Tapi itu hanyalah kabar angin. Kita boleh dengar, tapi jangan percaya. Kita kena tunggu masa PRN nanti, baru kita lihat sama ada kabar angin itu benar ataupun tidak. Baiklah, selain itu kita sambung lagi. Satu lagi isu yang sering dibangkitkan ialah tuduhan bahwa GRS gagal membawa kemajuan kepada Sabah. Walaupun tuduhan ini telah dinafikan dan dianggap tidak berasas, tetap ada rakyat yang merasakan Sabah tidak mendapat pembangunan yang sepatutnya. Contohnya, isu infrastruktur yang masih menjadi masalah utama di banyak kawasan luar bandar. Jalan raya yang berlubang, bekalan air yang terputus-putus, dan capaian internet yang lemah. Semua ini masih membelenggu penduduk luar bandar Sabah. Jadi persoalannya, adakah rakyat Sabah benar-benar melihat GRS sebagai pilihan terbaik untuk meneruskan pembangunan negeri? Ada satu lagi isu yang kita perlu bincangkan, yaitu politik wayang kulit di Sabah. Ramai yang berpendapat bahwa politik di negeri ini sering dikawal oleh pihak luar, terutamanya parti dari Semenanjung. Walaupun GRS coba menonjolkan dirinya sebagai gabungan tempatan yang kuat, realitinya pengaruh parti Semenanjung masih lagi agak besar di dalam politik Sabah. Jadi timbul lagi persoalan, banyak betul persoalan kita. Sejauh mana rakyat Sabah mahukan pemimpin yang benar-benar bebas dari pengaruh politik luar? Adakah GRS cukup kuat untuk berdiri sendiri atau masih bergantung kepada kuasa dari Semenanjung? Banyak sangat persoalan, sangat-sangat banyak persoalan yang kita perlu fikirkan dan kita perlu jawab. Dalam konteks Kundasang pula, apakah rakyat benar-benar menyokong GRS atau sekadar mengikut arus politik semasa? Jika benar GRS mempunyai rekod pentadbiran yang baik, mengapa masih ada rakyat yang meragui keupayaan mereka? Adakah ini bermakna mereka belum berjaya meyakinkan rakyat sepenuhnya? Dan jika kita bercakap tentang politik Sabah secara keseluruhan, apakah benar wujud percaturan yang lebih besar di belakang tabir yang menentukan hala tuju politik negeri ini? Sekarang kita ingin dengar pula pendapat Anda semua. Adakah Anda setuju dengan seruan Dr. Joakim untuk bersatu di bawah GRS? Atau Anda melihat ini sebagai satu strategi politik menjelang PRN? Sejauh manakah GRS telah memenuhi harapan rakyat Sabah? Dan bagaimana pula dengan isu politik wayang kulit? Adakah Anda merasakan Sabah masih berada di bawah bayangan politik Semenanjung? Coba komen di bawah dan mari kita bincangkan dengan lebih mendalam. Baiklah, nampaknya itu saja untuk video kali ini, tetapi perbincangan kita tidak terhenti di sini ya. Dan oleh itu, sebelum saya menamatkan video kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan butang lonceng supaya Anda semua tidak terlepas video seterusnya. Dan kalau Anda ada pendapat, jangan segan-segan untuk tinggalkan komen. 2 kali sudah saya ingatkan kamu. Baiklah, sebab kita ingin tahu apa pandangan Anda tentang politik Sabah dan masa depannya. Sampai jumpa lagi di dalam video seterusnya dan ingat, suara Anda adalah kuasa Anda. Sekian saja, terima kasih.